iaitu nombor 2 digit dan 3 digit. Okay, first kita akan tengok nombor 10 dahulu So saya rasa semua orang ingat, tapi kepada yang lupa, okay, nombor 10 dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai 10. Okay, how do you spell 10? Very good. So ejaan 10 mudah saja, sama macam bunyi dia, T-E-N, 10. Alright. Next, kita akan sebut nombor 20 pula. Okay, sebut dengan teacher, ready? 20. 20. Very good. Okay, 20 adalah nombor 20. Okay, seterusnya untuk 30. 30 dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai 30. 30. Okay, ejaan dia susah sikit. Ejaan dia ni awak kena ingat, awak kena hafal. Sebab apa kena hafal? Sebab nanti bila nak tulis, contohnya awak dapat resit. Resit tu tulis T-H-I-R-T-Y tapi tak ada nombor. So macam mana nak tahu nombor yang sebenar dia? Ejaan 30 ni maksud dia 30. How do you spell? Okay, spell with me. Mesti eja sama-sama Year 5 pun kena eja juga. Sebab saya tahu Year 5 ramai yang dah lupa ejaan nombor-nombor yang besar-besar ni. Okay, say 30. T-H-I-R-T-Y. 30. Very good guys. Okay, kita pergi kepada nombor 40 pula. Okay, kepada Year 5 yang baru masuk, kita akan belajar tajuk Year 3 dulu sebagai ulang kaji. Dan nanti dalam pukul 9 lebih sikit ke 10 ke, kita akan masuk tajuk Year 5. Okay, Year 3 and Year 5, follow me, ready? 40. 40. Berapa 40 tu? Tak dengar? Yes, very good. 40 adalah 40. So kalau kita tengok, ejaan dia tak sama dengan 4 dalam bahasa Inggeris. Sebab 4 dalam bahasa Inggeris, ejaan dia ada huruf U. Eja 4, F O U R. Tapi ejaan 40 untuk 40 ni, O U hilang. U tu hilang. O hilang pula, U tu hilang. Okay, so ejaan dia sama-sama eja. Ready? How do you spell 40? F O R T Y. 40. So 40 adalah 40. So macam mana cara mudah kita nak ingat yang mana nombor besar, yang mana nombor puluh? Cara dia adalah, kalau ada imbuhan T, kalau awak perhatikan yang ada T ni, TY kat ujung, TY kat ujung, TY kat ujung, semua TY ni maksud dia adalah puluh. So tu nanti nota yang kita akan tuliskan kemudian Kita belajar nombor dia dulu. Okay, so 40 dah. Agak-agaknya nombor 50 dalam bahasa Inggeris apa? Siapa tahu? Siapa boleh sebut? Cuba sebut. Siapa yang sebut 5T, walaupun 5 tu betul 5, dalam bahasa Inggeris 50 kita tak sebut 5T. Okay, dengar betul-betul kita sebut, tengok mulut teacher. 50. Fifth. Sebut fifth dulu. 50. Okay, very good. 50. 50. Alright. So next, kita akan tengok nombor 60 pula. 60 senang sebab 6 adalah 6, tambah je 10 kat belakang, T jadi 60. Okay, sebut 60, 70, 80, 90. Kenapa teacher sebut sekali terus 60 sampai 90 ni? Sebab dia mudah saja. Nombor 6, nombor 7, nombor 8, nombor 9, tambah je T kat belakang, jadilah 60, 70, 80 dan 90. Okey, ulang balik 60, very good, 70, 80, 90. So kalau orang tanya, weh, 80 tu berapa So awak kena ingat 8 tu adalah 8, T tadi maksud dia adalah 10. Very good. So 90 adalah 90, dan nombor ratus dalam bahasa Inggeris kita tak sebut T,
kita sebut hundred. Ratus maksud dia hundred. Kita balik. Hundred maksud dia ratus. So nak tahu nombor ratus ni senang je. Dia ada 2 kosong ataupun ada 3 digit. 3 digit tu ratus satu. 1, 2, 3. Okey. 100 dalam bahasa Inggeris kita sebut 100. Okey, dalam buku ni dia tak tulis 1, dia tulis a. Okey, sebut dengan teacher. 100. 100. Okey, kepada yang tak jelas dengan sebutan teacher tadi, okey, cara sebut dia sebut hundred. Yes, very good. 100 maksud dia 100. Alright, next. Kita tengok cengkerang pula dalam bahasa Inggeris. Okay, cengkerang ni tahun 3 saya dah belajar, tapi tahun 5 mungkin belum. Okay, cengkerang yang awak jumpa kat tepi pantai, yang tempat jadi bekas siput punya rumah, ataupun cengkerang-cengkerang yang kita kutip untuk buat hiasan, kita namakan sebagai shell. Kenapa ada S kat sini? Sebab dia banyak. Kalau shell tu banyak, kita tambah S. Kalau awak lupa shell punya perkataan, awak boleh ingat stesen minyak Shell dekat Gemenceh. Teacher, tu stesen minyak, apa kena mengena dengan cengkerang? Cuba tengok logo dia. Okay, kalau awak perhatikan teacher boleh tunjukkan kat sini. Kita tengok, awak type je Shell dekat Google Image. Shell Corporation. Corporation tu syarikat. Okay, cuba tengok bentuk logo dia. Nampak? Kalau awak tengok, logo dia sendiri dah mengalami perubahan. Logo asal-asal dia dulu, zaman dulu, adalah logo cengkerang yang sebenar. Bila dah zaman sekarang ni, baru ditukar jadi gambar cengkerang warna kuning dan merah. Okay, setakat ni jelas boleh faham? Do you understand, class? Very good. Tahniah. Okay, kita ulang balik kita punya pembelajaran nombor puluh sampai ratus. Benda ni sangat penting. Sebab kadang-kadang soalan bahasa Inggeris dia perangkap awak, dia tak letak nombor dalam bentuk nombor yang 1 sampai 10. Dia letak dalam perkataan. So kalau awak tak belajar benda ni, teacher takut jumpa perkataan tu awak dah tahu, alamak, nombor berapa ni? Kita ulang balik sebutan dia dulu. Okay, ready? Teacher akan zoom in. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Okay, 100 tadi kita belajar apa sebutan dia? 100. Awak boleh sebut 100 pun boleh, 100 pun boleh. Tapi kita ikut buku Okay, 100. Sekali lagi, 100. Alright, very good. Okay, cengkerang tadi kita sebut sebagai shell. Baik, sekarang ini tugasan untuk year 3 saja. Untuk year 3 saja, maknanya year 5 tak perlu buat. Sebab apa? Year 5 dia cuma ulang kaji saja. Okay, year 3 keluarkan buku English 1 sekarang. Macam biasa kita akan tuliskan hari dan tarikh hari ini. So what day is today? Today is Tuesday. Dan tarikh hari ini adalah second. Kenapa teacher sebut second? Sebab dia yang kedua. February. Ejaan February dia mula dengan R dulu February. Tapi sebutan dia February 2021. Kepada yang tak nampak, teacher besarkan sikit. Okay, teacher ulang balik. Tugasan ni hanya untuk tahun 3 saja. So only year 3 do this task. Year 5 wait, tunggu dahulu. Awak boleh tengok dan cuba ingat dahulu Okay, tajuk dia adalah Numbers
Bumbers pula, sorry. Ejaan numbers mula dengan N. Numbers 10 to 100. So itu vocabulary kita untuk hari ni. Vocabulary kita, perkataan baru kita adalah nombor 10 sehingga nombor 100 dalam bahasa Inggeris. Okey, yang pertama tuliskan nombor 10 dalam kurungan sebut 10. Yang kedua, nombor 20 dalam kurungan 20. Number 3, 30 dalam kurungan 30. Tahun 5 kena ulang sebutan sebab bila awak sebut banyak kali, kita akan lebih mudah untuk ingat. Kalau boleh sebut lebih daripada 3 kali, baru kita punya otak boleh cuba untuk hafal. Macam mana nak sebut tu teacher? Cara dia macam ni. Ni untuk year 5 year 5, tengok nombor tu, tengok perkataan dia, sebut 3 kali sambil tengok nombor. Contohnya awak tak ingat 30 dalam bahasa Inggeris apa tengok nombor, sebut 30, 30, 30, 30, 30, 30. Kalau dah ulang banyak kali, insya-Allah kita akan hafal. Okay, number 4, 40 dalam bahasa Inggeris, siapa ingat? Cuba je. Yang cakap ingat tu cuba je. Very good. Ejaan dia adalah F O R T T I ke T Y? Cuba tengok yang atas tu. T Y. Very good. 40, 40. Macam mana nak eja yang 50 tu? Kalau 5, kita eja 5 F I V E, tapi yang ni tak ada V pun. Macam ni ejaan dia. F I. Cuba ingat balik 50. Sebutan dia tu, bunyi dia tu. Bunyi dia kadang-kadang boleh bagi clue tentang dia punya ejaan. Fifth. Yes, F. Imbuhan untuk puluh adalah TY. Okey, kita akan tulis sampai nombor 5 je dulu, lepas tu berhenti kejap sebab kalau kita teruskan 60 sampai 100 nanti takut tak cukup masa kan. Sebab 60 sampai 90 senang. 60 60. Okey, sebab 6 tu 6. 70 70. 80 80. 90 90. Dia senang. Sekarang ni teacher nak kita buat tambahan. Kalau 50 adalah 50, kalau 51 macam mana nak tulis? Macam tu. Supaya kemahiran ni awak boleh gunakan untuk nombor puluh yang lain. Okey. Kalau nombor puluh tu adalah 43. Alamak, aku tahu 40 tapi 43 aku tak tahu. So cara penulisan dia, okey, untuk nombor 6, year 3, teacher nak awak tulis nombor dia dulu. Okey. Anggaplah ni macam quiz Anggaplah ni macam quiz. Nombor yang teacher nak awak tulis adalah 51. Sebelah dia buat kurungan. Okey, lepas tu tinggalkan ruang kosong yang panjang sikit. Teacher nak uji kemahiran awak macam mana nak tulis 51 dalam bahasa Inggeris dan apakah perkataan dia. Okey. Untuk nombor 6 ni teacher bagi contoh dulu sebab teacher takut ada orang yang dia tak tahu buat. Teacher bagi contoh dulu. Baik. Macam mana nak tulis penulisan 51 dalam bahasa Inggeris? Yang pertama awak kena tahu rumah puluh dia nombor berapa? 50 kan? Nama pun 51, mesti ada 50. So kita tulis dulu 50 yang kita sebut dulu. Macam mana nak tulis 50? Sama dengan nombor 5 tadi, F I F T Y. Okay, tulis 50 dulu. Lepas tu 1 dalam bahasa Inggeris berapa guys? Apa perkataan dia? Takkan tak ingat kan? 1 dalam bahasa Inggeris senang sangat. Nombor dia adalah 1. Ejaan jangan salah. Kan ada yang eja 1 W-A-N. Tu nama orang. 51. Barulah dia jadi nombor 51. Okey? Ui, Syakur Rakib dah masuk. Thank you Syakur, terima kasih. Wah, ada orang dah jawab tadi 50. Alamak, teacher tak perasan pula, tak tengok komen tadi. Haziq pun dah ada. Sir, nak guna English 1? Yes. Ini akan ditulis dalam English 1 yang kita pakai masa minggu lepas tu.
Okay, so menggunakan prinsip yang sama, peraturan yang sama. Kalau teacher bagi 31, macam mana tulis? Senang je. Tambah je 1 dekat belakang, jadi 31. Kalau 41, jadi 41. Kalau dia 61, macam mana tulis? Mestilah 61, sebab 6 tu 6, T tu 10, 1 tu 1. So teacher dah mudahkan kepada awak kat sini. Cara penulisan nombor dalam bahasa Inggeris, kita ikut dia punya nombor asal, tambah imbuhan puluh ke ratus, lepas tu tambah dia punya nombor hujung. Okay, nombor asal, imbuhan, nombor hujung. So dia jadi mudah. Baik, untuk number 7 year 3 tahun 3, awak kena tulis. Ni cabaran lah, ni challenge. Okay, kalau boleh tulis sendiri terus buat. Kalau tak boleh, awak fikir dulu dan kita akan buat sama-sama. Macam mana nak tulis nombor 53? Sediakan ruang kosong. Kalau boleh ruang kosong tu panjang sikit Kalau awak tulisan besar, teacher benarkan awak sambung bawah. Tak apa, tak ada masalah. Yang penting penulisan dia tu, ejaan dia betul, dan dia masih lagi berada dalam nombor puluh. Dia belum masuk ratus lagi. Okay, teacher bagi 15 saat untuk masukkan nombor apa yang kena eja dan tulis kat sini. Year 5 saya rasa ramai yang dah tahu. 53 dalam bahasa Inggeris apa year 5? Yes, very good. Dah 15 saat belum? Sikit lagi. Okay, ada orang baru masuk. Alinisa ni serasa si Hayan. Okay, Hayan, welcome. It's okay, jangan rasa bersalah ke masuk lambat. Sefaham. Ada orang ada masalah internet, ada orang ada masalah telefon tak boleh on, ada orang ada masalah aplikasi kena update dulu. Sefaham, masalah-masalah tu semua saya dah lalui sebelum ni. Jadi kalau awak terlambat sikit, biasalah tu. No problem. Okay, so welcome Hayan. Faris Aidit, welcome. Terima kasih. Thank you very much. Kamalia Ila, thank you for coming. I will revise back, sir. Sorry. It's okay, Faris Aidit, no problem. Yang penting tugasan yang depan skrin sekarang ni, awak kena tulis dalam English 1. Sebab kita nak belajar nombor puluh sampai ratus. Okey, Arik Syabil ada minta seterangkan. Kalau Arik Syabil tak faham, Arik Syabil minta seulang nombor mana yang Arik Syabil tak faham tu. Kalau setakat ni faham, Alhamdulillah. Okey, jawapan untuk 53, ejaan dia adalah year 5. Sebut ramai-ramai year 5, sebab year 5 ni dah tahu. 53, very good. Eja 50 macam biasa. Jarak, baru kita eja nombor 3. Jadilah 53. Right, nombor 8 ni mencabar sikit, dia susah sikit. Okay, teacher nak awak eja 57 dalam bahasa Inggeris. Peraturan dia tetap sama. 50 tu apa, 7 tu apa, letakkan sebelah-sebelah. Okay, teacher rasa yang ni Faris Aidit mungkin dia boleh buat sendiri sebab dia ingat. Sebab dalam kelas teacher pun dia selalu mengira. Faris Aidit ingat 50 adalah 50, 7 dalam BI apa cuba ingat balik. Yes, ada orang dah jawab dari situ. Okay. Oh sorry, ini jawapan nombor 7 Oh, ini nombor 7. Okay, nombor 8 jawapan dia adalah, tak tulis dah? Tak tahu. Oh, tak tahu. Okay, kalau tak tahu, kita pecahkan 57, kita sebut apa dulu? 50 dulu kan? 50 dalam bahasa Inggeris adalah 50. Dan 7 dalam bahasa Inggeris, kalau tak ingat ni untuk murid-murid yang lupa. Kepada murid-murid yang lupa, cara dia adalah kita kena ingat balik kiraan 1 to 10. 1, 2, sorry, sesalah jari pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so nombor 57 sebenarnya adalah 57. Senang je. Takkan tak boleh guys? Boleh guys, senang guys.
Okey, kalau buku awak muat, awak sambung nombor 9 kat bawah. Kalau tak muat, boleh sambung muka surat sebelah. Okey, untuk nombor 9 ni, kita nak pakai perkataan yang kita baru belajar tadi. Kalau awak tengok balik buku teks awak, okey, bahagian hujung tadi, kita dah belajar tentang perkataan ratus. Apa ratus tadi dalam bahasa Inggeris? 100. Okey, 100. Ni, perkataan ni adalah ratus. So, teacher nak awak tulis nombor 101. 101. Tapi jangan eja 101. Kan ada orang eja 1, O-N-E, 0, Z-E-R-O, lepas tu 1 balik. Salah. Kita nak eja 101. Macam mana nak eja 101? Susah ni. Okay, biasanya tahun 3, murid-murid tahun 3 dia akan terperangkap dekat bahagian ratus ni untuk ejaan dia punya perkataan. Sebab apa dia terperangkap? Sebab ada orang mata dia, okay, yang ni kena tengok betul-betul macam mana saya terangkan. Ada orang mata dia tengok nombor ni. Aku ada belajar 10 tu 10. Dia pun tulis dalam ni. Dia tulis 10. Betul ke 10? Salah. 10 tu 10. Kita sekarang bukan nak 10, kita nak 100. Okay. Ingat balik perkataan tadi, ratus adalah 100, betul? Okay. So, kalau ratus tu 100, kalau 100, 100. 1 dalam bahasa Inggeris adalah 1. So, kalau 100, perkataan dia akan bertukar menjadi 100. Itu jawapan dia. Tapi tak habis lagi, kita tulis dulu 100. Okay, kalau perasan 100 tu 100, tapi sekarang ni kita nak 101. Okay, 101, 101. So, lepas perkataan 100, kita tambah perkataan N. 1. Ni penting, untuk ratus dia mesti ada perkataan N ni. Alamak, tergerak tepi pula. Tu dia. Okey, ni kalau kita nak tukar daripada nombor kepada perkataan. So, katalah keluar soalan nanti. Ni contoh, ni contoh. Awak jangan takut. Ni contoh. Keluar soalan, dia tulis perkataan panjang macam ni. Dia minta awak tuliskan nombor. Macam mana nak tukar balik? Okey. So, cara dia adalah kita baca dulu perkataan depan dia. Perkataan depan dia apa? 100. Okey. 100. So, 100 ni dia adalah 100. Maknanya dia ada 3 tempat. 3 tempat tu macam mana teacher? Macam ni. 1, 2, 3. Okey. So, kalau 100, mestilah 100 kan. Tapi sekarang ni hujung dia ada 1. 101. Awak anggaplah dia macam 100 tambah 1. Jadi 101. So, cara penulisan dia diculang balik. Yang pertama, kita tengok dia punya perkataan depan 100. Okey, bila dah 100, bila dah sampai 100, dia mesti ada 3 digit. 1, 2, 3. Nombor ratus-ratus kan semua ada 3 digit kan. Dia ada 3 nombor situ. Contohnya kalau ada RM999, dia jadi 999,999. Tapi sekarang ni dia tulis 101. So, cara penulisan dia adalah, kita tahu dia 100, so 100 rumah ratus dia adalah 1. 100 adalah 100, tapi dia tambah 1. So, jadilah 101. Okey, setakat penerangan tentang nombor 101 ni, ada tak mana-mana murid yang tak faham, ataupun dia kurang jelas, ataupun dia perlu seterangkan sekali lagi? Kalau ada, komen kat bawah tu dah ramai dah tulis 101. Terbaik. Ingatkan seorang dua je tahu, ramai tahu lah. Done. Faris Aidit pun done. Khairunisa Kamal done. 101. Okay, very good. Tahniah. Congratulations. Kita pergi kepada yang terakhir untuk hari ini. Teacher tak boleh bagi banyak-banyak. Teacher boleh bagi 10 je. Sebab kan teacher bagi banyak-banyak kan kesian. Ada orang tak sempat buat. Ada orang tak dapat join pun kelas pagi ni tau. Sebab apa? Sebab
Mak ngayah dia kerja dua-dua daripada pagi sampai petang, malam baru dia ada telefon untuk buat kerja. So kita bagi bilangan tugasan yang munasabah, yang semua orang boleh buat. Okay, so sampai nombor 10 je untuk hari ni. So nombor 10, Hafiz Gaming baru masuk. Hai Hafiz, welcome. Okay Hafiz, hari ni kita belajar nombor puluh dan ratus Hafiz. Nombor 10, nombor yang saya nak awak tulis dan cuba tulis dia punya perkataan adalah nombor 152. Nampak macam senang tapi susah sebenarnya guys. Dia bersusah bukan apa, dia susah sebab dia panjang. Kalau tahu cara dia, senang je sebenarnya. Okay, ni challenge untuk year 5 yang baru masuk, awak kena fikirkan macam mana nak sebut 152 dalam bahasa Inggeris. Kepada year 3, awak kena cari jalan untuk tuliskan 152. Asal dia gerak-gerak Suka betul dia gerak okay. Gunakan formula ataupun cara yang saya dah ajar dalam nombor 9 tadi. Mula-mula tengok ratus dia berapa. Kalau 100, tulislah 100. Lepas perkataan 100 mesti ada N. Ni clue dia. Lepas perkataan 100 mesti ada N. Kepada yang tak nampak, saya nak buat anak panah sikit. So kalau awak perhatikan kat situ, benda ni geram aku. Okay, so selepas perkataan 100 kita mesti tambah perkataan N. N tu maksud dia done. Sebab kalau tak ada done ni, dia jadi 100 je. Bila ada done, dia tambah 1. Macam tu. So macam manalah nak tulis 152 dalam bahasa Inggeris? Kita check komen jap, kod-kod lah ada yang tahu. Hai Samsila, hai. Kamalia Ila pun kata hai sir, hai. Ada lagi yang kata hai. Hafiz Gaming, hai. Hai. Irdina Hamzah kata dia baru tahu. Sebab tu kena belajar. Okey, dah. Okey, teacher nampak ada yang macam dah cuba tulis tapi dia tak tahu betul ke salah kan. Okey, kita try sama-sama Okey, teacher ulang balik. Dalam bahasa Inggeris, 100 dalam bahasa Inggeris apa guys? Perkataan dia. 100. Very good. So kita tulis dahulu 100. Okay, 100 kita dah tulis. Macam mana nak tulis 52 pula? Sebelum nak tulis 52 dulu, kena tulis apa dulu? Cuba tengok nombor 9 tu. Sebelum nak tulis 52, kena tulis apa dahulu? Lepas perkataan 100, kita mesti letak perkataan ni yang merah ni. N. Very good. Okay, so kita pun letak N tu. Letak N dulu. Persoalannya sekarang, N berapa? Berapa nak tulis tu? Tu soalan Okay, tengok nombor dia 52. Ini senang je guys. Kita dah tulis sebelum ni. Kita ada 51, kita ada 53, 52 belum kan? Kalau 51 adalah 51, kalau 53 53, menggunakan peraturan yang sama, kita tulis 52 dalam bahasa Inggeris sebagai 50 berapa? 2 dalam bahasa Inggeris 52. Very good. 52. Itu jawapan dia. Senang tak? Senang benda dikacang je guys. Okay, kita ulang balik kepada yang tak faham cara penulisan dia. 152 kita akan sebut sebagai, follow teacher ikut teacher, 152. Kita ulang balik sekali lagi. 152. Barulah dia jadi 152. Macam tu. Kalau ada mana-mana murid yang tak faham ataupun kurang jelas, nak minta seulang balik, boleh bagi tahu kat nombor mana awak nak seulang. Tulis kat komen, nanti saya akan ulang. Anak panah ni supaya awak ingat, lepas perkataan 100 dia mesti ada perkataan and.
rupanya dah ada yang try jawab tadi. Okey, Damia, Siti Zaimah, Karinisa Kamal, Irdina Hamzah. Semua jawapan betul. Tahniah. Maknanya awak dah boleh tulis. Lepas ni kalau awak dah besar, awak dah boleh tulis cek. Cek tu adalah satu kertas yang bank bagi. Bila awak tulis je kat situ, bagi kat orang lain boleh keluarkan wang tunai dengan jumlah yang besar. Nanti nak tulis cek senang je. Bayangkan adalah Faris Aidin. Katalah Faris Aidin ni adalah bos, dia jadi bos syarikat besar. Dia nak bagi derma kat masjid. Tuan Haji perlukan berapa untuk sumbangan masjid ni? Lepas tu Tuan Haji kata, untuk kita punya kerja-kerja pembaikan masjid kita perlukan lebih kurang RM800. Easy. Faris Aidi kata easy. Dia pun keluarkan cek, dia pun tulis RM800. Dia ingat balik kelasa dulu. Kelasa dulu sebut ratus tu adalah 100. Okay, 100. So dia ingat 800, dia pun tulis dekat cek tu 800 only. 800 saja. Pop, dia koyak, dia bagi. Kan senang. So akan datang, benda ni akan membantu awak sebenarnya. Sebab awak akan tengok nombor-nombor ni dalam banyak buku. Sebagai contoh, siapa pernah baca buku Snow White? Snow White pernah kan? Okay, dalam buku Snow White tu tajuk besar dia adalah Snow White and the Seven Dwarf. Snow White dan 7 orang kerdil. So kalau awak tak belajar nombor ni, awak tahu tak berapa orang kerdil tinggal kat situ? Tak tahu. Sebab kadang-kadang ada buku dia tukar tajuk tu. Daripada 7 orang kerdil jadi 70 orang kerdil. So macam mana nombor dia? Macam mana perkataan dia? 70 orang kerdil jadilah 70 dwarfs. Okay, setakat ni jelas tak untuk year 3 dengan year 5 tentang nombor ni? Oh, dia beralih ke bawah Oh, dia kena macam tu. Okey, kalau semua dah siap, kita tengok balik buku tadi. Okey. Siapa masih ingat watak ni? Yang kita belajar minggu lepas tu, yang dalam lagu tu. Yes, Anna and Greg. Okay, yang boys semua boys, year 3 ke year 5 ke, semua boys, awak akan baca yang Greg. Semua yang Anna, yang perempuan, yang girls akan baca Anna. Boys baca Greg, girls baca Anna. So, boy. Tapi kan kalau saya tak baca girl kan, girl tak tahu nak baca kan. So, baca untuk dua-dua. Boy ikut Greg, girl ikut Anna. Tengok mana anak panah dialog dia ni. Okay, ready? Okay, Greg. Semua Greg ready, boys. Hi, Anna. Okay, lepas tu Anna, suara perempuan pula. Oh, hi, Greg. Okay, lepas tu dia tengah kira kan. Oh, sorry, sepatutnya ni dulu, dia kira dulu. Agak-agak dia kira apa tu? Yes, dia kira shells. Dia kira cengkerang. 91, 92, 93, 94, 95. Tengah-tengah dia kira, tiba-tiba Greg kacau. Okay, lepas tu Greg tanya soalan. Apa soalan dia tanya? Okay, sama-sama baca. Boys boys. What are these? Apakah ini? Okay, lepas tu Anna pun jawab. Sorry, dia tak sebut they are, sebut they are. They are. Year 3 dia tak sebut ni. Year 3 kena sebut Okay, semula. They are my shells. Apa maksud dia, teacher? Kita dah belajar itu. Koma ke atas ni adalah singkatan kepada dua perkataan ni. Okay, jadi perkataan ni sebenarnya adalah they are, tapi dia singkatkan jadi they are. Itu semua ataupun mereka adalah saya punya shell. Mana shell tu? Ni, semua ni. Okay, kita pergi ke panel ketiga pula. Ada satu soalan daripada Greg. Greg tanya, how many have you got? Okay, kalau awak lupa soalan how many ni, how tu maksud dia bagaimana, tapi how many dia dah jadi lain.
Okay, kalau lupa, ingat balik lagu yang saja dulu. Who, siapa, what, apa, when, bila, where, di mana, why, kenapa, how, bagaimana, how much, how many, berapa, which one, yang mana satu. How much dan how many maksud dia berapa. So dia nak tanya jumlah. Dia nak tahu nombor. Sebab itulah pelajaran hari ini sangat penting. Awak kena boleh sebut nombor tu dalam bahasa Inggeris. Okay. How many have you got? Berapa banyakkah yang awak dapat? Okay, lepas tu Anna, semua perempuan, semua girls baca. Ready? 3, 2, 1, action. Let's see. 96, 97, 98, 99, 100. Dah jumpa dah 100. I have got 100 shells. So soalan teacher kepada semua orang year 3 dengan year 5, berapa shell dia? Berapa dia punya cengkerang? Tengok perkataan yang last sekali. I have got, ni clue dia, 100 shells. Berapa shell dia? Yes, nombor yang terakhir dikira tadi, iaitu nombor 100. Alhamdulillah semua orang tahu. Okay, tiba-tiba sesuatu berlaku kat Greg. Apa terjadi kat Greg? Hey, look. Hey, tengok. I have got a shell for you. Saya dah tahu dah apa jadi kat sini. Daripada panel keempat ni, sebagai seorang detektif, walaupun Sir Captain America hari ni. Oh, kepada yang baru masuk hari ni, Sir Captain America. Okay, diculang balik. Kepada yang baru masuk, saya dah tahu dah apa berlaku walaupun saya tak baca lagi bahagian bawah ni. Tengok gambar saya dah tahu dah. Dia ingatkan yang ni cengkerang. But that is actually a crab. Siapa tengok SpongeBob dia tahu crab tu apa, yang macam dalam Krusty Krab tu. Crab adalah ketam. Okay, crab adalah ketam. So dia ingatkan cengkerang, dia ingatkan cengkerang kosong macam dah mati tak bergerak kan. Tiba-tiba Anna terkejut. You haven't, okay, ni semua kena baca You haven't got a shell. That isn't a shell. Apa maksud Anna tu? Dia kata, awak tidak ada ataupun tidak dapat satu cengkerang. Ada orang komen, nicer. Mungkin dia baru tengok kat Shield ni. Tengok kilat tu. Saya buat sendiri. Tapi kilat ni bukan besi sebenarnya, saya letak minyak nak bagi nampak kilat sikit. Macam tu. Ni sebenarnya plastik ni. Kamalia Ila, hai sir, hai. Okey. Sekali lagi awak tidak ada ataupun awak tidak dapat satu cengkerang. That isn't, jumpa lagi apostrophe atas ni. Ni singkatan isn't ni singkatan untuk is not. Itu is not, bukanlah satu cengkerang. Lepas tu tiba-tiba Greg kata ouch. Okay, ouch ni adalah sebutan yang kita akan sebut bila kita rasa sakit. Okay, cuba sebut. Cuba gigit sikit awak punya jari tu. Kan masa kecil kan suka hisap jari kan. Cuba gigit. Ouch. Orang putih kalau sakit dia sebut ouch. Orang Melayu sebut au, aduh, adoi, adoyainya pun terber. Macam tu. Orang putih sebut ouch. Okay. Ouch. Sakit. Tersentuh benda panas. Ouch. Sebab tu kalau perasan, kalau mengajuk mana-mana budak, kalau budak tu terasa kan, dia sebut ouch. Alamak, sejak aku. Macam tu, ouch. Ouch tu tanda sakit. So walaupun dia tak beritahu apa berlaku daripada gambar dan daripada perkataan ni, kita tahulah yang Greg telah dikepit oleh ketam. Greg has been snapped by a crab.
Okay, so pembelajaran hari ni sepatutnya kita ada audio, tapi audio tu bila semain dia tak keluar bunyi dia. Nantilah bila dah habis PKP nanti, bila kita semua dah masuk kelas, teacher akan playkan balik dia punya audio. Okay, setakat ni year 3 ada soalan. Sebab selepas ni kita akan balik kepada pelajaran year 5 pula. Yang mana yang year 3 nak join pun boleh. Berkilatnya, oh mesti lah. Letak minyak. Oh kilat kan. Oh nampak macam besi kan. Tengok belakang dia. Sama tak macam Captain America punya tadi. Okay, check soalan Soalan. Okay, Alhamdulillah setakat ni tak ada soalan. So kalau tak ada soalan, teacher ucapkan terima kasih kepada year 3. Thank you very much year 3. Selamat berehat. Pastikan latihan tadi, latihan yang ni, yang nombor-nombor tadi ni, okay, awak baca semula. Paling kurang sekali, walaupun awak dah tulis, walaupun kita dah baca sama-sama tadi, baca semula paling kurang sekali dan cuba hafalkan. Okay, bila awak dah hafal, nanti semua nombor daripada 1 sampai sejuta semua boleh sebut. Okay, thank you very much year 3. I see you on Thursday. Jumpa hari Khamis nanti. Sebab hari Khamis nanti kita akan ada satu waktu lagi untuk bahasa Inggeris. Thank you year 3. Goodbye.